Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Surah Al-Baqarah masih lagi surah Al-Baqarah, ayat yang ke-72. Ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Baru ni semalam kita dah beritahu, bahawasanya ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya tidak bersambung. Cerita yang berbeza lah. Cerita yang berbeza. Cerita sebelum ni kita hanya ambil kepada lafaz yang sahih yang seperti mana yang disebut dalam Al-Quran. Manakala cerita-cerita Israiliyat, kita tidak membenarkan dan kita tidak mendustakan. Kita boleh menukilkan, dalam hadis ada beritahu, kita boleh menukilkan riwayat-riwayat Israiliyat, tetapi kita tidak boleh buat pegangan. Nak buat pegangan kepada cerita-cerita Israiliyat, tidak boleh. Nak buat pegangan, mana nak pegang pada ayat-ayat ini, mesti berkait dengan asbabun nuzul itu. Kerana ayat ini dari segi asbabun nuzul dia tu hanya cerita-cerita daripada golongan Israiliyat, golongan Bani Israel. Dan cerita pun ada juga disebut di dalam kitab Taurat pun ada, yang saya ada baca dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah sebahagian itu disebut dalam kitab Taurat. Tapi kitab Taurat pun tidaklah memberitahu detail seperti golongan Bani Israel beritahu. Contoh yang diberitahu dalam kitab Taurat, Baqarah itu, lembu betina itu warna merah. Warna dia merah. Yang seperti mana lafaz dalam Al-Quran ini pula warna oren. Oren pula, oren yang sangat-sangat oren. Jadi mirip kepada merah lah juganya. Bila oren tu dia kuning ke arah merah. Jadi benda-benda gitu saja yang disebut dalam kitab Taurat. Tidaklah cerita detail seperti mana yang disebutkan oleh golongan Bani Israel. Jadi nukilan itu tak mengapa, siapa-siapa nak baca pun boleh baca. Dalam tafsir Ibn Katsir pun ada, tafsir Tabari pun ada, dan sebagainya pun ada. Dalam kitab-kitab tafsir mana-mana pun biasa dia akan ceritakan sama saja, iaitu terkaitnya ayat yang ke-67 ini hingga dengan 72 ini berkait. Kebanyakan dalam kitab-kitab tafsir. Kebanyakan dalam kitab-kitab tafsir. Cuma sebahagian ulama tafsir berpendapat tidak berkait. Tidak berkait ini semata-mata mereka ini nak membersihkan Al-Quran ini daripada cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat ni tak perlulah kita nak tambah-tambahkan atau tambahkan
di dalam Al-Quran. Kerana sekiranya kita tambahkan benda-benda cerita-cerita Israeliat ini, kadang-kadang tu boleh merosakkan akidah pun ada. Sebab ada cerita-cerita tu betul yang merosakkan akidah. Contoh-contoh cerita Israeliat, macam cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jadi papa kedana. Kenapa papa kedana? Kerana hilangnya cincin. Cincin itu pula hilang di laut, kemudian dimakan oleh ikan, kemudian ada nelayan tangkap ikan tu dan dia dapatnya cincin itu dan dia pun jadi kaya raya selepas pada tu. Jadi seolah-olah raja lah selepas pada tu. Jadi pemimpin selepas pada tu setelah dia adanya cincin tu. Jadi cerita itu seolah-olah nak beritahu Nabi Sulaiman itu mendapat menjadi pemimpin, dapat jadi raja dunia itu kerana adanya cincin keramat. Jadi itu berkaitan dengan akidah. Itu berkaitan dengan akidah. Cerita-cerita Israeliat ini perlu kita buang dalam Al-Quran. Sebab tu kalau siapa-siapa yang pernah baca dalam tafsir Ibn Kathir, yang mana dalam tu banyak dia tapis cerita-cerita Israeliat. Ya, banyak. Sebab tu antara kitab muktabar juga itu tafsir Ibn Kathir. Kerana dalam kitab tafsir Ibn Kathir ini dia kira banyaknya menolaklah perkara-perkara ataupun cerita-cerita yang kisah-kisah Israeliat yang diselit masuk dalam kitab tafsir oleh kitab-kitab tafsir yang muktabar juga. Kitab-kitab tafsir yang besar juga. Dibawa cerita seolah-olah hilangnya maksud sebenarnya Al-Quran. Maksud sebenar Al-Quran tu jadi hilang, yang jadi cerita yang penting tu adalah cerita yang dibawa yang selain pada Al-Quran. Ini bahayanya bila kita menukil daripada cerita-cerita Israeliat, yang mana cerita Israeliat itu kita buat pegangan pula. Jadi kita sebenarnya untuk berpegang dengan Al-Quran ini, cerita-cerita Israeliat itu tak perlu pun. Sudah cukup dah Al-Quran ini tanpa adanya cerita-cerita dongeng daripada golongan Bani Israel. Tak perlu pun kita nak tahu daripada apa-apa daripada mereka. Cukup daripada hadis yang sahih dan cukup dengan Al-Quran, lafaz Al-Quran yang menyebut. Itu pun sudah cukup mencukupi untuk kita memahami isi kandung Al-Quran. Tanpanya mesti kita kena nukil juga cerita-cerita Israeliat, macam mananya kisah-kisah yang di sebalik ayat-ayat ini, asbabun nuzul dia macam mana. Jadi seolah-olah kita tak dapat memahami Al-Quran, melainkan mesti kena asbabun nuzul yang melalui kisah yang dibawa oleh golongan Bani Israel. Itu kita kena hati-hatilah. Yang mana banyaklah cerita-cerita Israeliat yang dibawa oleh masyarakat ni. Cerita yang cincin tu memang masyhur lah. Cerita cincin tu, cerita Nabi Yusuf yang berkahwin dengan Zulaikha, macam-macam lagi cerita yang didakwa lah. Itu adalah cerita-cerita dongeng bawakan Bani Israel hanya semata-mata nak lindung, nak sembunyikan yang sebenar, iaitu kitab Taurat. Dia nak lindung benda tu dengan dia tak nak beritahu yang nak sembunyikan benda kebenaran, dengan dia bawa cerita-cerita lain supaya masyarakat ni jadi keliru yang mana yang sahih, mana yang tidak sahih ni. Jadi keliru. Jadi Al-Quran ini sudah ada dah dihidangkan di depan kita ini, sudah mencukupi tanpa cerita-cerita Israeliat ini untuk kita memahami isi kandung Al-Quran. Cukup saja dengan hadis-hadis sahih yang menerangkan apa lagi tambahan-tambahan yang penting untuk kita faham, dan juga dari segi pemahaman dari segi usul, kan? Usul-usul untuk kita mengetahuinya tafsir Al-Quran. Antaranya usul adalah mengetahui nahwu, sarah, balaghah, ilmu bahasa Arab lah lebih kurangnya.
kemudiannya kita mengetahui, antara yang penting lagi kita mengetahui tentang hadis itu. Jadi sebab tanpa pengetahuan hadis, kita tidak mengetahui kefahaman yang sebenar yang sepatut kita faham, seperti mana sahabat dan juga Nabi SAW faham. Seperti yang mana Nabi dan juga sahabat-sahabat ni berada pada zaman itu macam mana. Jadi kehidupan mereka ini yang berpandukan dengan Al-Quran, jadi kita bolehnya tahu kehidupan mereka itu dengan cerita-cerita dan juga kisah-kisah Nabi Muhammad SAW sendiri yang diceritakan oleh sahabat-sahabat dan yang dibawa oleh para sahabat. Nah, sahabat-sahabat sendiri pun dia beramal, dia bawanya kehidupan dia itu dengan berpandukan dengan Al-Quran. Jadi itu pun sudah mencukupi. Sekiranya tidak adanya hadis-hadis yang sahih yang menceritakan tentang cerita-cerita, contoh cerita Baqarah ini, maka sudah cukup bagi kita apa yang disebut di dalam Al-Quran. Sebab yang cerita-cerita itu tak penting. Kalau penting, Allah Ta'ala sudah selit dah cerita itu dalam Al-Quran. Bila tak penting, sebab itulah tidak disebut kan. Cerita kan, semalam saya ada beritahu ayah ataupun waris dia yang ada disebutnya ayah pun ada yang disebutnya, ramai yang sebutnya pok saudara. Pok saudara dia itu kaya raya, lepas tu anak saudara dia ni miskin. Jadi dia bunuh pok saudara dia ni. Selepas bunuh pok saudara dia ni, dia diletak di depan pintu rumah orang lain. Kemudian dia buat pura-puranya menangis lah apalah, kata pok saudara dia dibunuh. Sebenarnya kali dia nak mewarisi harta pusakanya pok saudara dia ni. Dan pok saudara dia ni kira-kira dah tua dah, cuma dia tak sabar. Tak sabar untuk mendapatnya harta pusaka. Jadi cerita tu macam adanya moral cerita lah maknanya. Mana ada benda kebaikan juga dalam cerita tu kira-kiranya. Tapi bila benda tu dinukil daripada cerita-cerita Israeliat, yang mana cerita Israeliat tu seolah-olah menggabungkan dengan Al-Quran, seolah-olah ada tambahan-tambahan lain yang patut diselit dalam ayat Al-Quran ni, maka kita hapuskan yang tambahan-tambahan itu, hanya mencukupi bagi kita ayat-ayat yang disebut dalam Al-Quran. Itu pun sudah cukup dah. Jadi tanpa adanya penambahan ini, jangan kita khawatirlah jadi tak faham Al-Quran. Faham je Al-Quran kan. Tidak semestinya mesti kena ada cerita-cerita daripada golongan-golongan Israel ini, golongan-golongan Bani Israel ini, kan. Jadi tengok pada ayat, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ingatlah tak kala satu kisah yang lain lah. Pok-pok kamu ni ada bunuh satu orang. Mana qataltum nafsan, pok kamu ni ada bunuhnya satu orang. Tum situ qataltum, kalau kira-kira dengan makna jamak, dengan makna ramai. Tapi nukilan sini kira-kiranya bukan atas dasar ramai, tapi sini hanya yang dimaksudkan salah seorang di kalangan kamu. Salah seorang di kalangan kamu. Fadara'tum fiha, maka kamu berselisih lah. Kamu saling menuduh satu sama lain tentang siapakah gerangan yang membunuhnya orang itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Ta'ala lah yang akan membuat keputusan untuk mengeluarkan permasalahan yang keliru itu, apa yang kamu semua sembunyikan. Apa yang kamu semua sembunyikan, benda yang kebenaran. Seolah-olah sini membunuh satu orang itu ada pakatan, bukan seorang. Mana pakatan yang ramai juga yang menyembunyikan. Bunuh mungkin seorang, tetapi ramai-ramai itu ada yang setuju. Ada yang setuju. Dan dalam kalangan ramai-ramai itu ada yang menyembunyikan berita yang sebenar. Maka saling menuduh satu sama lain siapakah gerangan orang yang dibunuh, orang yang membunuh orang itu. Maka timbulnya kekeliruan untuk kaitkan dengan yang jadi kelirunya di kalangan ulama tafsir, kerana adanya ayat yang ke-67 ini
yang dia kaitkan dengan faqulna dribuhu bi ba'dihha ini dikaitkan dengan satu cerita.